Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk Pendidikan Islam tahun 6, konsep ibadah iaitu puasa. Sebelum kita mulakan pelajaran ini, pada hari ini, Ustaz nak tanya semua, kamu semua apa khabar? Mudah-mudahan sihat di samping keluarga. Dalam masa yang sama kita menjaga diri kita daripada wabak yang berleluasa sekarang. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, murid-murid semua dah sedia? Okey, sekarang kita akan lihat apakah yang ada dalam tajuk kita pada hari ini iaitu konsep puasa. Okey, mari sama-sama kita belajar. Okey, saya harap semua bersedia. Okey, dalam konsep puasa yang kita akan belajar pada hari ini ada beberapa perkara yang Ustaz ingin jelaskan. Yang pertama dalam konsep puasa ini kita akan lihat tajuk yang pertama iaitu pengertian puasa, dalil, hukum berpuasa serta tahun disyariatkan. Okey, itu bahagian pengertian. Okey, yang kedua kita akan lihat apakah syarat-syarat wajib dan juga rukun puasa. Yang ketiga kita akan lihat apakah syarat sah puasa. Okey, dan yang terakhir perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Okey, kita bermula dengan pengertian puasa. Apakah yang diartikan dengan puasa? Dari segi bahasa, puasa bermaksud menahan diri. Okey, manakala dari segi istilah syarak, puasa bermaksud menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Okey, kalau kita lihat pengertian puasa ni, pertama, apakah kata kuncinya? Iaitu yang pertama, menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Kemudian kita lihat waktu bila bermulanya puasa, iaitu bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey. Kemudian perlulah disertakan dengan niat. Okey. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, apakah dalil yang menunjukkan arahan ataupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap puasa? Okey, kita lihat dalil naqli bagi puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Apakah maksudnya? Okay. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, surah mana tadi? Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, ingat Okey, kita lihat Okey, apakah hukum? Okey, apakah hukum berpuasa dan juga bilakah tahun disyariatkan kita berpuasa? Okey, kita lihat dulu tahun disyariatkan berpuasa iaitu pada 10 Sya'ban. Okey, 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ingat semula 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah iaitu tahun yang disyariatkan berpuasa. Kemudian kita lihat hukum. Hukum berpuasa adalah wajib. Okey, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, kepada orang yang cukup syaratnya. Okey, ingatnya puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Okey, wajib. Tetapi lihat pada orang yang cukup syarat. Okey. Seterusnya. Okey, kita masuk pada perkara yang kedua.
Tajuk iaitu syarat wajib dan rukun puasa. Okey. Bila dikatakan hukum wajib, okey, kita akan lihat apakah syaratnya. Okey, apakah perkara tersebut? Yang pertama, Islam. Okey, Islam tidak wajib kepada orang kafir. Okey, kita ni mengaku kita ni orang Islam, maka kita tertakluk kepada syarat dan juga peraturan yang Allah telah gariskan kepada kita. Bila Allah perintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka kita wajib mentaati perintah tersebut. Okey. Yang kedua, baligh. Baligh ni tidak wajib kepada kanak-kanak. Maksud baligh ni ialah orang yang telah cukup umur. Okey. Orang yang telah cukup umur, kita lihat kalau lelaki, kebiasaannya tanda-tanda mereka itu cukup umur antaranya ialah keluar air mani. Okey. Biasanya umur lelaki yang dikatakan cukup umur atau baligh itu di antara 12 hingga ke 15 tahun dan ke atas. Okey. Kebiasaannya ya. Manakala perempuan, okey, tanda baligh ataupun cukup umur mereka ialah keluar darah haid. Keluar darah haid iaitu darah tersebut keluar daripada kemaluan, okey, tanpa boleh ditahan. Maksudnya dia keluar. Okey. Bilakah kebiasaannya umur perempuan yang baligh biasanya antara umur 9 tahun hingga ke 12 tahun dan ke atas. Okey, kebiasaannya macam itulah. Okey, sebab itulah Ustaz selalu pesan pada anak murid Ustaz sebelum ni, kalau yang perempuan tu umur 12 tahun, 11 tahun, dia kena standby lah ataupun simpanlah dia punya tuala kecil tu untuk kalau berlaku keluar tu, maka jadi kita dah ada standby. Okey. Kemudian yang ketiga, berakal. Tidak wajib kepada orang gila. Okey. Bila orang gila maka dia tidak termasuk dalam orang yang diwajibkan berpuasa. Okey. Berakal macam kita lah. Berakal, boleh berfikir dan boleh memikir dan boleh menilai dan juga menentukan mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya, itu memayizkan. Tapi berakal ni kita boleh memikirlah. Okey. Kemudian yang keempat, berpuasa, mampu berpuasa, tidak wajib kepada orang yang sakit. Okey. Mampu berpuasa ni tidak wajib kepada orang yang sakit. Okey, maksudnya sihat tubuh badan. Okey, tapi kebiasaannya bila orang mula bulan puasa je, masing-masing ada yang kata sakit gastrik lah, migraine lah, kan, tak larat lah, macam-macam. Tapi kalau kita ni betul-betul nak bersungguh-sungguh berpuasa, maka kita akan cuba untuk sedaya upaya berpuasa, kerana berpuasa ni sangat seronok, kan. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya. Okey, apakah rukun puasa? Okey, rukun puasa terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, okey, niat. Okey, Ustaz rasa semua dah tahu dah bagaimana kita lafaz niat puasa, kan. Sebab Ustaz percaya tahun 6, murid-murid tahun 6 ni boleh dikatakan semua dah boleh puasa, semua dah larat puasa, kan. Okey, apakah niatnya? Lafaz niatnya, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ataupun fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Biasanya bila kita berniat? Okey, biasanya kita berniat digalakkan pada malam hari, iaitu biasanya selepas kita menunaikan ibadah solat sunat tarawih, kan. Okey. Kemudian yang kedua, menahan diri. Yang dikatakan dalam pengertian tadi, kan, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, kan. Okey. Terbit fajar tu maksudnya apabila bermulanya azan subuh. Okey. Masuk je azan subuh bermakna kita tak boleh makan dah. Okey. Kemudian terbenam matahari itu iaitu waktu maghrib, azan maghrib, maka kita telah dibolehkan untuk berbuka
puasa. Okey, kita lihat pada slide yang seterusnya. Kita lihat perkara yang terakhir. Okey, perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Okey, waktu bila? Waktu yang telah ditentukan tadilah, iaitu bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tak boleh makan dan minum dengan sengaja. Bila kita minum dengan sengaja, maka batallah puasa kita. Okey. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur dan juga anggota yang lainlah. Contoh, lubang telinga, lubang hidung. Maksudnya bukan kita tak boleh macam kita garu gatal-gatal dekat hidung sikit kan, macam kat telinga sikit tu. Kalau kita garu macam ni tak ada masalah. Tapi jangan kita jolok masuk dalam. Okey? Bila kita jolok sangat masuk dalam sangat, dikhuatiri kita akan mencederakan dalam lubang hidung dan juga telinga tu. Okey. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kita sengaja-sengaja duk jolok-jolok kita punya mulut. Kan? Kenapa kita nak jolok sengaja-sengaja? Kan? Okey. Yang keempat, bersetubuh di siang hari. Okey, bersetubuh di siang hari ni maksud dia apa? Hubungan suami isteri. Okey, bila dah berkahwin, dia melakukan hubungan tetapi dilakukan pada siang hari. Okey, tak boleh. Okey. Ini orang yang dah berkahwin lah. Okey, Kemudian yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Ni orang lelaki lah. Okey. Sama ada dia buat apa-apa yang boleh menyebabkan keluar mani tu, maka batal lah. Okey. Kalau contohnya waktu siang, dia tertidur, lepas tu dia memimpi, tahu-tahu keluar air mani. Itu tak batal lah. Okey, sebab dia bukan sengaja. Tapi dia kena mandi wajib. Okey, yang keenam, haid dan nifas bagi wanita. Okey, bagi wanita haid dan nifas, okey, keluar darah je, maka dia tidak boleh lagi meneruskan ibadah puasanya. Okey, yang ketujuh, gila walaupun sekejap. Tiba-tiba dia tak waras. Tengah puasa tiba-tiba dia tak waras. Ya kan? Jarang berlaku, jarang kita nampak kan? Okey, kemudian yang ke-8, mabuk ataupun pengsan sepanjang hari. Okey, contohnya dalam perjalanan jauh, dia tak tahan naik kereta ataupun naik bot ke apa ke, dia mabuk, dia pengsan, dia tak larat, maka dia tak perlu puasa ataupun batal lah puasa dia. Yang ke-9, bersalin. Bersalin ni bagi ibu yang mengandung kemudian dia bersalin, maka selepas dia bersalin tu, waktu dia puasa, maka puasanya batal. Okey, yang ke-10, yang terakhir iaitu murtad. Murtad ni ialah maksud dia apa? Murtad ni orang yang keluar daripada agama Islam. Okey, sama ada melalui pengakuannya ataupun lisannya, percakapannya ataupun perbuatannya. Maksud dia apa? Maksud dia contohnya lah, dia mengaku yang dia ni Nabi, Nabi selepas Nabi Muhammad. Okey, ataupun dia mengatakan Allah Tuhan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh kita sembah dalam pelbagai bentuk. Contohnya, mudah nak faham, kita macam kita duk sembah pokok, duk sembah patung yang mengatakan Allah ada kat situ. Kan contohnya kan, itu tak boleh. Okey. Faham ya? Okey, itu antara perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey. Okey. Kita nak terangkan lebih lanjut, insya-Allah mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita mungkin boleh bincang lagi perkara-perkara ni. Okey, jadi Ustaz harap setakat ini saja dulu pelajaran kita pada hari ini, pada kali ini. Mudah-mudahan murid-murid sekalian dapat memahami dan juga menghayati pelajaran kita pada hari ini, moga dapat manfaat. Okey, jadi sekian saja Ustaz untuk pelajaran kita pada hari ini. Sekian saja, jadi Ustaz akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ni nanti Ustaz akan berikan latihan dalam Google Form. Jadi Ustaz harap kamu isi dan juga jawab. Okey, soalannya tak susah. Okey, selamat belajar dan jaga diri masing-masing. Okey. Terima kasih.